إن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya hadrata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya hadrata arwahil qudus. Assalamualaikum ya ahlillah. Assalamualaikum ya ibadallah, ya rijalal ghaib, ya abdal wa ya autar wa ya akhir wa ya amadil arba'ah wa ya imaman wa ya qutbul fardil ghus wa ya ahlul badr wa ya sayyidina khayr tahiyyat minna wa ilaikum wa natawassalu bikum ila Allah ta'ala biqada'i hajatina tahiyyat ilaikum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, penawar bagi hati takdir lah sikit tu. Jadi khabar tu, mubtada mahzuf dah. Okey dah. Ini kitab yang dipernamakan dia takdir Melayu tak apa. Tak Arab lah. Takdir Melayu tak. Penawar bagi hati. Letak penawar bagi hati tu nak membeza antara ubat dengan penawar. Ada pun penawar ni dia menyembuh. Dah. Ada pun ubat dia menahan sakit je. Tu dia tak penawar tu. Nak sembuh sungguh hati kita dari penyakit rasa khafi. Nah. Jadi di sana tu ada bara'atu istihlal dah dipanggil. Kau nak bagi? Iaitu isyarat lalu dah. Reti dah ilmu hak lagi nak bicara ni. Hak ilmu berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Faham lalu dah. Di sana dia panggil ada bara'atu istihlal. Apa dia panggil nak ayat apa? Signboard lah bahasa baru kita kan? Menu. Menu. Ada menu dah sana. Isyarat dah sana pada penawar bagi hati tu. Dia ada isyarat dah. Dia kata ilmu yang lagi kita nak bercara tu ilmu tak ada lain dah. Ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu nak cara bersihkan nafsu kita. Nak sucikan nafsu kita daripada segala-segala nafsu yang tercela, nafsu yang tidak diredha. Nafsu ni bukan semua ni dicela. Yang ni nak bersihkan daripada nafsu yang dicela, menghimpunkan oleh dia yakni ini kitab ni
Oleh siapa? Al-Syekh Abdul Qadir Rubni. Kalau baca idafah jadi ke apa lagi? Baca idafah jadi ke apa? Kalau baca Abdul Qadir Rubni jadi ke apa? Nak Arab ni tanya tu lah. Tanya bik buah kita. Abdul Muttalib Indonesia ni kapung dia lah, di bangsa ni sebut Aiman Subun ila Indonesia, dibangsa kepada Indonesia, yakni Mandili. Mandili. Tu dia kata sebut bawah tu. Al-Mandili, nama bagi kapung. Satu kapung daripada satu firqah ataupun satu etnik daripada etnik Batak. Dah. Ini Batak. Batak punya kasar sangat. Batak lah. Batak tu tak kasar sangat. Kalau Apa sendiri? Batak ni. Etnik Batak dia panggil. Batak ni samalah. Sama ada Mandil ataupun Sirega ataupun Nasution tu ialah Batak belaka tu. Cumanya hak banyak jadi ulama ni hak etnik Batak ni iaitu hak Mandil. Etnik Mandil. Tanda gitulah. Yang awal-awal Islam dan yang kebanyakan daripada ulama iaitu daripada etnik Batak ni iaitu Mandili daripada Indonesia. Dia banyak etnik Batak ni. Nasution macam tu hak sore tu ahli politik seorang ada Nasution dia panggil dah. Tu ialah tu. Tu disebut kepada etnik dia tu. Lepas tu lagi ada hak pelakon siapa? Ahmad Tamimi Srega. Ya, ialah tu. Dia nisbah kepada etnik dia lah. Batak mana Srega. Ni ada Al-Indonesia Al-Mandili. Dia nisbah kepada etnik dia lah. Etnik Batak dia dah. Dia macam Dayak juga banyak etnik. Khawaidam. Al-Mandili Khawaidamu talibatul ilmi al-syarif. Maka syarif dah. Iaitu Khawaidam tasghir lah mana. Khawaidam tasghir tak? Khawaidam. Baca Khawaidam. Khawaidam baca Khawaidam. Kita baca Khawaidam tu jangan cara. Demo pandai demo tu lah. Kita baca ikut dia je. Mungkin demo ada tegur ni tu baca ikut dia. Tak ada tegur lain lah. Ada tegur kita baca ikut dia lah. Kalau orang tak tahu tu baru boleh baca betul. Mana orang tahu dah baca betul kat kau. Nak beki lah diri. Khawaidam. Khawaidam talabatul ilmi syarif, iaitu isim tahsir tu. Mana nak menyebut ada selekeh-lekeh. Selekeh-lekeh khadam. Talabatul ilmi. Penuntut ilmu syarif, yakni di Mekah yang mulia. Fil haram Makki dah. Musannif pernah turun ada dobek daripada kitab Khazailul Saniyah min masyahiril kutubil fiqhiyah li a'immatina al-fuqaha asy-syafi'iyah. Iaitu kitab karangan musannif juga yang dihimpunkan oleh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesia juga. Ni kitab dia ni kalau nak. Mujur kena banjir, mujur selamat juga. Dia lagi. Kena banjir besar masa duduk mengaji di Temenuh dulu. Tapi dia selamatlah. Jadi ada dobek sini, ada dobek iaitu apa ada dobek tu. Musannif ni turun. Dia pernah turun ke tanah Jawi ni pada tahun 1964. Ni musannif pernah turun ke tanah Jawi daripada Mekah. Turun mana? Di Pondok Berangan, Tumpak, Kelantan. Tempat kita duduk belajar. Tapi masa tu kita tak ada lagi lah. Tahun 1964 dia pernah turun ke tanah Jawi. Di Pondok Berangan, Tumpak, Kelantan. Pernah turun sini lah. Habis itu. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allimu kitabi hadha hala kauni musta'inan bi bismillahirrahmanirrahim. Tu. Ba tu ba asliyah, takluk nak takluk depan boleh, nak taruh belakang pun boleh. Tapi kata ulama tasawuf nak mentakzimkan nama Allah tu yang sayugianya, yang aulanya kita takluk belakang lah. Maknanya bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Kalau orang hak mengarang, kalau orang belajar u'allimu. Dah. Tadi je lah maknanya dengan nama Allah aku mengajikan bagi orang mengaji. Dah. Mengajar aku mengajarkan. Dah. Ini kitab ni hal kauni musta'inan, hal keadaan aku tu meminta tolong. Meminta tolong mana? Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat nama Allah yang mempunyai sifat pemurah dan yang mempunyai sifat penyayang. Berasa tak sedap pula kalau tak lalu bismillah ni.
dia jadi tertib dah. Tapi nak jalan banyak-banyak pun moga pakak-pakak tu dah kan. Jadi kita masuk selalulah. Masuk selalu. Tak ada nak buai banyak dah. Cumanya kita bahas sikitlah. Bahas sikit tentang masalah Rahman, Rahim. Dah. Sifat murah Tuhan ni iaitu lafaz dia tu, asal dia tu kita lafaz ni. Kita lafaz kalimah lafzul jalalah sikit. Iaitu dia ada dua kaum. Satu ulama kata lafaz Allah ni iaitu lafaz murtajal. Iaitu lafaz murtajal ni lafaz yang tidak diambil mana-mana pun. Yang tidak diambil pindah daripada mana-mana pun. Memang asal lafaz Allah tu begitulah. Ingat molek tak email dah. Banyak tak email ni jadi takbir duk sebut alif dah tak hamzah dah tak jangan Allah gitu. Jangan gitu. Allah kaca. Tak apa nak comel. Kita jadi tak email ni kalau belakang ada kori-kori ke mulalah. Menggogeklah dia. Tu kena banyak kena pada apa buat riyadhah lah lidah tu, makhraj tu. Alif dah tak Allah gitu. Allah. Nah, jangan lalu. Allah. Jadi tak ada dah rasa ada ke? Berapa kira orang ngaji alif dah tak alif dah tak orang ngaji tu. Alif dah tak dah. Alif dah tak bunyi betul. Allah sebut gitu. Itu kena praktikal masuk studio. Allah ni lafaz murtajal. Setengah ulama kata iaitu lafaz yang memang asal gitu. Jadi setengah ulama kata lafaznya mangkul. Lafaz mangkul yang ni lafaz yang dipindah ambil daripada ilahun, mufrad bagi alihah. Dah. Jadi ilahun tu nakirah, nak jadi wa ma'rifah dia tak alif lam. Jadi al-ilah. Jadi al-ilah. Lepas tu berat dia. Dia mati jadi. Mati bagi al-ilah tu periduk. Bila periduk jadi alalah. Bila alalah tak sesuai lagi. Orang Arab dia tak suka. Dia nak fasih lagi. Tu dia panggil berat lagi. Dia panggil apa? Saqilatun ala lisan. Dia panggil berat lagi di atas lidah. Padahal kita boleh dah alalah dah. Kita tak berat dah, tapi dia kira berat lagi pada orang. Dia nak khafifah lagi. Dan nak takhfif lagi, lam tu diidghamkan masuk dalam hak. Dah. Jadi Allah tu. Tu. Tak gitu apa lagi? Lebih kurang dah. Lepas tu Rahman tu iaitu mustaq. Lafaz yang mustaq diambil daripada apa? Rahmah. Rahmah ni kalau tengok dalam kitab-kitab Arab dia terjemah dengan makna riqqatun fi qalbi, lembut di hati. Dah, lembut di hati. Jadi nak pakai makna tu lembut hati tak menasabah Tuhan tak ada hati. Jadi kena pakai makna lazim. Apa makna lazim? Lazim manusia ni bila dia lembut hati, dia ada nak buat baik lah. Tengok orang buat baik. Seperti mana kita tilik pada orang kafir. Walaupun dia tak beriman. Tapi sebab apa? Sebab ada riqqatun fi qalbi, ada lembut di hati dia tu, maka dia berbuat baik. Datang daripada lembut hati tu, datang apa? Sifat iradatul ihsan. Berbuat baik dah. Nak buat baik. Jadi kena pakai makna lazim lah. Lazim daripada, kalau manusia ni lazim daripada lembut hati, maka berbuat baik. Allah Ta'ala tak boleh nak pakai nak wayak lembut hati, maka Allah Ta'ala tak ada hati. Mustahil Allah Ta'ala ada hati. Maka kita ambil makna lazim mana? Berbuat baik. Iaitu Allah Ta'ala nak berbuat baik. Kalau tilik pada Ar-Rahman tu, Ar-Rahmat tu sifat mana? Sifat apa? Kita tilik pada sifat zat. Iaitu kena pada apa? Sifat apa? Sifat zat lah. Iaitu kena kita tilik pada rahmat tu sifat. Maknanya Allah Ta'ala berkehendak buat baik. Bila lagi? Azali sedia kala lagi berkehendak buat baik. Kalau kita tilik pada sifat fa'il, rahmat tu maknanya Allah Ta'ala sedang berbuat baik. Kalau tilik pada sifat fa'il, tilik pada sifat fa'il makna Allah Ta'ala sedang berbuat baik. Makna telah berbuat baik, tapi ni sedang berbuat baik. Duk nyawa kita, mata kita ni. Makna sedang berbuat baik. Makna kalau kita tilik pada sifat zat lah. Iaitu mana sifat iradah. Kita tilik pada sifat iradah, iaitu Allah Ta'ala
makna Allah Ta'ala berkehendak berbuat baik. Makna kalau tilik pada sifat kudrat, gitu ya. Tilik pada sifat kudrat, makna Allah Ta'ala sedang berbuat baik. Dah. Sifat PN dia panggil. Sifat perbuatan. Rahmat tu. Bila lagi tu berbuat baik tu? Di pada takluk suluh qading lagi. Sedia kala lagi Allah Ta'ala nak berbuat baik. Lepas tu Ar-Rahim. Rahim makna penyayang. Tak perlu jalan banyak lah tu. Tu lalu belakang harap. Habis. Segala puji, yakni segala puji yang maklum tu lah, iaitu puji yang 4 tu dah. Nak gitu. Segala puji mustahiqun, tertentu bagi Allah Ta'ala, yakni puji yang maklum tu lah. Puji yang 4 tu. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis sama hadis. 4 tu lah. Dipanggil rukun puji ke apa. Dah. Kemudian puji ni dia ada syarat dia pula. Dia kena ada apa? Dia kena ada hamid. Pertama dia kena ada hamid. Dah. Puji dia ada syarat dia. 4. Pertama dia kena ada hamidun, orang yang memuji. Keduanya kena ada mahmudun, yang dipuji. Ketiga kena ada mahmudun bih, benda yang dipuji. Lepas tu kena ada sirah. Sirah puji. Dah. Sirah puji. Itu orang panggil doa kunut. Kunut tu ada 2 kunut tu. Kunut ni doa dah. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Syarat. Kaedah kita iza saqata syatu saqata masyrutun. Kaedah kita apabila gugur, syarat gugur disyaratkan. Puji ni disyaratkan kena 4. Dah. Mudah-mudahan kata tak cukup syarat, tak panggil puji. Puji, tapi puji tu pada lughah lah. Pada istilah kena ada syarat ni. Pada lughah dipanggil puji dah. Dengan perbuatan pun. Dah. Cuma istilah dia. Pada istilah kena ada syarat 4. Pada lughwi makna kata buatlah mana buat baik tu panggil puji dah. Dah. Puji dah tu. Pada lughah puji dah tu. Cuba kalam istilah dengan kalam pada lughah lain lah. Gitu puji. Ana puji pada istilah kena cukup syarat dia. Iaitu 4 dah. Nah. Puji pada lughah gak? Tak cukup syarat. Tak apa dah akak gitu puji dah dia panggil. Dah. Habis itu. Sekali puji tentu bagi Allah Ta'ala. Nah. Allah Ta'ala mana? Tuhan. Tuhan kalau tak gugur tu jadi tuan lah. Tuhan. Allah Ta'ala ni Tuhan. Uluhiyah. Tuhan yang menjadikan ia ya Allah akan jin. Tuhan yang menjadikan ia Allah akan jin dan manusia. Ia menjadikan yang ni menjadi daripada tak ada kepada ada. Tu. Kita menjadi juga. Kita menjadi tak menjadi tu buat kereta, buat motor, buat kitab. Tapi berbeza. Allah Ta'ala menjadi Allah Ta'ala daripada tak ada kepada ada. Adapun kita ni menjadikan kita benda ada dah. Kena ambil benda ada dah, benda tak ada tak boleh nak beri ada. Tak? Tu beza dia. Mukhalafah tu tu. Yakni menjadikan yakni daripada tak ada kepada ada. Adapun kita menjadi juga, tapi menjadi kita benda kena ada dulu. Mana kita buat molek. Berkait. Tak boleh, tak ada benda tak boleh. Nak kita nak buat anak. Kata nak buat anak lah, misal kata nak buat anak. Dah. Nak buat apa? Kalau nak buat anak pun orang ni, orang kelung duk kelung pun mesti kena ada air mani juga. Tak boleh nak kelung kalau tak ada air mani, tak boleh. Kuih-kuih pun tak ada air mani pun lagi jak darah retina tu, jak darah jantan ni, lipung dua tu. Mana kena koik-koik juga. Ada pun Allah Ta'ala, benda tak ada sungguh. Tak ada sekarang, tak ada darah gapo, tak ada mopok, tak sabit. Tu makna menjadikan Allah Ta'ala tu. Dah. Daripada tak ada kepada ada. Dah. Menjadikan ia akan jin. Jin, apa sebut jin dulu? Sebutkah ada? Adakah murak sebut jin dulu? Jin tu mulia. Ada. Kata ulama yakni dahulukan jin di atas manusia kerana litartib. Tu.
Kata ulama, iaitu dijadikan jin ni dahulu ada di atas manusia, iaitu kerana tertib, iaitu kerana Allah Ta'ala menjadikan jin dahulu daripada manusia bukan litasyrih, bukan kerana memulia. Kerana manusia tu mulia daripada jin. Ada atau satu, bukan makna litasyrih. Jadikan jin dulu tu, sebut jin dulu sini, Allah Ta'ala sebut jin dulu ni bukan kerana litasyrih, memuliakan dia, tak, tapi kerana litartib. Litartib. Ataupun didahulukan jin tu kerana Allah Ta'ala menjadikan jin tu terlebih banyak daripada manusia lagi. Dua jalan lah maknanya. Dua jalan. Makna sebut jin dulu ni, satu kena tertib. Tertib, litartib, bukan litasyrif. Ataupun sebut jin dulu ni kerana jin tu banyak, terlebih banyak daripada manusia lagi. Lah sungguh banyak jin ni. Kalau kita nampak ni penuh belakang tu. Lemon nampak tak tahu. Penuh tu. Penuh belakang tu. Doktor lelaki je. Dah. Kalau kira-kira kemuliaan tu ke dia. Nak bila berapa kerak manusia. Kau nampak tu penuh tu. Pas luar tu penuh tu. Dah. Kalau kita nampak tu penuh tu. Dia jalan lagi. Berakal. Tapi tak nampak. Dia panggil ma ghaibu anna, barang yang gaib daripada kita. Wajib beriman. Wajib beriman. Ilak daripada kata menjadi. Ilak daripada kata menjadi itu supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia itu akan ibadah, yakni ibadah kepada Allah. Ilak dia tu ilak makna bukan makna Tuhan berajak ni. Ilak dengan makna hikmah. Ilak bukan makna berajak. Ilak dengan makna hikmah. Okey dah. Hikmahnya supaya mengerjakan mereka itu, jin manusia itu akan ibadah, yakni akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mana? Lam tu lam li hikmah tu. Lil akibah. Kesudahannya mereka tu ya'rifuni, kenal aku. Kata Ibn Abbas lah. Ibn Abbas kata liya'buduni ay liya'rifuni. Maknanya supaya mereka tu kenal aku. Hikmahnya suruh kenal aku. Lil akibah dia panggil dah. Lam lil akibah. Kesudahan mereka tu kenal aku. Ya lah dah. Kesudahan kita kenal belaka tu hari ni. Dah. Kafir kau Islam ke kesudahan kenal belaka esok-esok. Tahu belaka. Tapi tahu kenal masa tu tak ada guna dah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tengoklah Allah kata muqinun, inna sungguhnya muqinun, kami ni yakin tapi masa tu yakin tak ada guna dah. Jadi nak yakinnya sini. Kena usaha yakin sini. Sebab itulah ad-din sama ada ad-din ataupun din ataupun millah. Sebut kata agama ni tak lepas pada tiga lah. Iman, Islam, ihsan. Iman mari atas wazan apa? Af'ala. Amana. Yu'minu ataupun yuminu. Lepas tu imanan. Lepas tu Islam. Mari atas wazan apa? Wazan af'ala juga. Aslama, yuslimu, islaman. Lepas tu sekali lagi apa? Ihsan. Sama juga mari atas wazan ahsana yuhsinu ihsanan. Sama je wazan mari. Wazan af'ala belaka. Itu nak menunjuk apa? Kena usaha. Kena usaha tu. Kena usaha menunjuk kata wazan usaha dah. Wazan af'ala ni akrama tu usaha, kena usaha. Nak Islam pun kena usaha. Kalau mu nak Islam saja, nak Islam mulut senyap, tak say takrir, tak say syahadah, tak ada. Dah tak ada. Kalau mu nak kata iman, nak beriman, aku beriman dengan Allah. Kenal Tuhan tak belajar. Tak ada. Kena usaha we kenal Tuhan. Mana? Faham daripada tu wazan af'ala tu. Kena usaha, kena belajar we kenal Tuhan. Kalau kata mu kata nak ihsan saja, nak buat baik saja, buat tak ada. Kena buat baik. Atas wazan tu, kita faham tu. Atas wazan ada sama je. Af'ala yuf'ilu if'alan
Ada amana yu'minu imanan, aslama yuslimu islaman, ahsana yuhsinu ihsanan. Comel. Kalau faham lah, tak faham kan? Balik awal. Gitu dah beliau ayat dah. Makna kena usaha belaka. Kena usaha. Dah. Habis situ lagi ibadat. Ibadat lagi yang sangat mengetahui ya Allah akan yang tersembunyi, yakni perkara yang tersusuk susuk sembunyi pada perkara yang tersusuk, dah perkara yang tersusuk daripada kita, yakni daripada mana kebajikan ke dan kejahatan. Tu makna yang tersembunyi tu, yakni daripada kebajikan dan kejahatan. Aku nak baca dobek pun tak reti. Dobek tu banyak sangat. Jadi nak baca kita ni nak main ibarat sangat tapi tak apa nak berani. Tak pernah. Tak reti sangat nak main ibarat dah. Nak main sangat ibarat tu tak berani. Baru-baru rasa dia dah. Lama-lama tu lain lah. Dia tak mesra alam lagi dia panggil. Tak mesra alam lagi. Dia mesra alam tak apalah. Membabuki tu mesra alam dah. Tapi ada lagu ni dia jadi tak mesra je. Mai tu guru tu depan kita. Gilung. Batulah dah. Kalau kita mengajar kau orang awam ni sedap lah nak goreng-goreng tu pun wahabi sedap goreng tu. Goreng awam tak ketiga pun. Cuba goreng depan kita gak. Tak ada dah. Tak ada nak marah ke dia kata. Tak ada nak marah kan ke PA tu dah. Jadi buat selaru orang awam. Benda ulama karang molek dah. Siap dah. Ikut turut lah. Kita bukannya kelas kita. Nak tek-tek dah. Nak pergi faham ibarat ulama ni sudah dah. Habis situ dah. Maknanya maknanya lagi yang sangat mengetahui ya Allah akan yang tersembunyi. Makna perkara hak susuk. Ada hak sulit. Makna perkara apa daripada kebajikan ke kejahatan. Mana tu? Di dalam dada, yakni dalam hati sebut dada. Dia bagi min itlaqi mahal wa irati hal. Balaghah tu. Dah. Sebut dada tapi naknya hati lah pasal apa? Hati tu duduk dalam dada. Banyak cakap amajah ni dalam Quran banyak. Kita tak pandai. Tengoklah tersebut dah. Tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga tu berlari-lari dalamnya beberapa batang sungai. Tajri min tahtihal anhar, beberapa batang sungai yang berlari-lari. Sungai berlari ke air berlari? Sungai berlari ke air berlari? Air berlari, tapi kalau tak sebut sungai berlari. Berapa orang sebut sungai? Ledah. Nak situ tu kata. Tu majah dia panggil. Dah. Sebut hal tapi sebut mahal. Itlaq hal. Iyalah sungai sebab hal dalam sungai tu air je, hal dia dalam sungai. Tu gini lagu ni. Tengok ulama buat kitab cukup lekat belaka. Cukup lekat belaka hak ilmu dalam Quran. Kita nak tek lagi. Tengok. Hak tersembunyi dalam dada. Sebut dada kerana naknya hal lah, iaitu halnya dalam dada tu hati lah, yakni hati. Dah. Dia panggil majah ke apa? Majah mursal. Majah mursal. Majah ni banyak. Majah mursal. Min itlaqil mahal, yang dikenakannya hal. Min itlaqil mahal wa iradatul hal. Terbalik kali dah. Terbalik semua kita ni. Ketal lutut berasal ketal lutut jadi terbalik kali. Baik. Bawalah marinya Ustaz. Tak jadilah aku ni nak baca tak jadi. Habis itu. Dah. Majah mursal. Banyak majah isti'arah, majah ni payah ni. Majah isti'arah, tamsiliyah, aqliyah. Seperti contoh kata tengok majas tamsiliyah aqliyah. Seperti orang sebut idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Orang banyak sangat orang kita duk kecek ramah tapi tahu tak
Oh, kun fayakun. Dan Allah Taala nak dia kata kun je, fayakun. Tilik balik Allah Taala buat tu dengan kun ke, buat dengan kata ke, buat dengan kudrat. Buat Tuhan ni, buat ni sifat kudrat, buat lah. Tapi tengok. Tu dia panggil majaz tafsilih akliyah dia panggil. Seolah kata bila Allah Taala nak benda satu dia kata je. Jadi. Seolah gitu mudah nak riwayat perbuatan Tuhan ni mudah. Mudah setara mana? Mudah nak riwayat seolah kata kah dengan nun tu tak ada senggih. Lagu tu lah. Dia antara kun tu. Kun tu. Dia ada kah dengan nun tu tak ada senggang. Ada mudah perbuatan Tuhan gitulah. Ibarat kata kita kalau orang besar-besar kita nak buat pun tak ada guna tenaga kita. Dah. Kita suruh je orang buat. Ladai tu kan kita mungkin sodok tu. Orang sodok. Kita buat dengan perkataan seolah-olah gitu. Dah. Seolah gitu seolah gitu. Makna mudahnya urusan Tuhan ni. Perbuatan Tuhan ni mudah. Dia naknya seolah-olah kata je jadi. Tapi jadi tu menjadi tu takluk sifat kudrat tu. Bukan takluk sifat kalam tu. Kun tu kalam. Dilalah menunjuk. Kalam ni dilalah, takluk dia dilalah. Bukan takluk dia bukan takluk taksir memberi bekah. Takluk kalam ni dilalah menunjuk. Adapun menjadi tu takluk kudrat. Dah, takluk taksir memberi bekah. Jadi buat tu dengan kudrat. Tapi hak tu dia kata majaz. Tamsilih akliyah. Habis situ. Jadi dan ni atah pada kata atah mana tu? Mau pergi? Atah tu dah. Atah mencari diri lah. Cari maktu dia tak jumpa cari. Maktu mana? Maktu ni mana tu? Atah pada kata ataf pada menjadikan ia akal jin dan manusia supaya dan ya dah atas itu ataf pada kata yang tersembunyi yang tersembunyi situ mengetahui ia akan yang tersembunyi bukan mengetahui ataf pada kata yang tersembunyi lah mengetahui ia akan yang tersembunyi makna mengetahui ia akan segala mata yang khianat gitulah atas sana dah dan segala yakni atau pada kata yang tersembunyi atas sana dah dan mengetahui ia Allah Taala akan segala mata yang khianat kalau kita atas balik gitu jadi dah mana atas pada kata yang tersembunyi dan segala mata yang khianat yakni mengetahui ia akan segala mata yang khianat tahu juga mata yang khianat gapo dia mata yang khianat yakni segala mata yang memandang akan yang haram sama ada nyata atau sembunyi susuk-susuk tu makna yang khianat tu mata yang khianat tu mata kita yang memandang segala yang haram sama ada pandai tu segala nyata orang tina mari ke depan pandai sungguh gitu ataupun curi-curi tengok atau dia panggil curi-curi tengok tu curi yang tersembunyi mata yang khianat itu kita buat misal mudah lah orang tina banyak lagi kita pandang pun ainu basirah kalau kita tilik lagi mata khianat mata hati kita banyak khianat dengan makna sangka buruk pandang salah satu mengajar pandang salah satu mengajar tu mengajar tu haruslah pada fiqh kot ada jalan kot ada rupa jalan kot betul lah dia suruh bini banyak tu supaya tutup nafsu tu dah tapi dia mau takut belaka kita paling takut sekali takut tu malah bosan malah nak balah tu takut tu malah nak balah dah takut malah nak balah tu je ke mana pergi ya dah gitu belaka takut tu malah nak balah kita orang lelaki ni kita akal kita ni akal dia panggil akal kita ni akal kasbi ya kita ni akal matang ada pengertian dia akal gharizah akal supu budak-budak itu kita tak boleh tu sangat pengertian ni siapa kerak lapar bini Allah tak ngaji tu orang Tino ni dia akal memang dia ada akal tapi akal dia akal gharizahnya akal gharizah ni akal budak-budak lah ada pun kita ni orang lelaki ni akal kita akal kasbi matang akal kita akan matang
Jadi tu habat itulah menjadikan kita ni qawamun 'alan nisa nah. Dan lagi akan bertanya ya Tuhan nak gitu dah. Yakni istiqbal lah tu. Akan datang. Yakni pada mana? Pada akhirat itu. Lagi-lagi tu istiqbal lah. Nah, apa kira? Dan lagi akan bertanya yakni akan datang yakni pada akhirat. Pada akhirat tanda gitulah. Nah. Dan lagi akan bertanya ya Tuhan yakni akan datang yakni pada akhirat tu. Mana? Daripada pendengar. Daripada pendengar. Yakni sifat pendengar yang ada di anak telinga kita tu. Tanya-tanya esok bukan tanya telinga, tanya sifat pendengar esok. Sifat pendengar yang ada di anak telinga kita tu. Dah. Sifat pendengar. Dah. Bukan kita dengar ni dengan telinga ni alat je. Nah, alat je. Ada pun Allah Taala mendengar. Guna Allah Taala mendengar. Mendengar Allah Taala tak campur dengan kudrat, tak campur dengan iradat. Dengar sungguh tu dipanggil pada sifat. Adapun kita mendengar kita kena campur. Tengok. Kita nak dengar ni kena ada kehendak dulu. Kehendak tu isyarat pada iradat. Kalau tak ada kehendak mendengar, tak boleh dengar. Apa dah? Lepas tu tengok. Dengar tu pula kuat dengan slow. Apa dah? Itu takluk dengan kudrat. Apa dah? Takluk dengan kudrat. Apa? Takluk dengan kudrat. Lepas tu selagi takluk dengan alat, dengan telinga. Pak. Kalau tak mau dengar, tutup telinga, tak dengar. Jadi tak dengar. Makna dengar kita mendengar juga tapi makna tidak sedengar kita ni. Makna kena ada kehendak, kena ada kudrat. Ada kehendak, makna kudrat ni kekuatan, kuasa mendengar tu sama ada kuat atau apa, qahar. Kalau kita nak dengar qahar, slow, qahar. Makna kudrat memberi bekah tu, kudrat memberi bekah dengar tu pula. Lepas tu ada nak kuat, kuat. Lepas tu selagi ada kena ada sifat pendengar. Dah. Lepas tu kena ada alat. Tak serupa dengan Tuhan. Tuhan sifat pendengar dia tu tak ada perlu pada kudrat. Tak ada perlu. Tu dia kata pada sifat. Dah. Tak kait dengan sifat kudrat. Tak kait dengan sifat iradat. Dah. Dan takluk sama tu itu takluk inkishaf dengan makna nyata ke Tuhan tu belaka kita dok. Bukan takluk inkishaf kita dah. Nak nyata kena kuat. Tak kuat tak nyata. Apa dah? Ke mana bagi? Kena ngaji usuluddin Tok Usuluddin kita mari sini dah mau khusus dah. Cara buat tazkiyatun nafsi ni. Tapi dia buka gak dia kena beradak lalu. Kena lalu juga sikit banyak pun. Dan pelihat atau kata pendengar. Maknanya lagi akan bertanya Tuhan itu pada pendengar kita. Dah. Dan pelihat kita. Ni bahasa ni orang demo rok-rok ni tak saya dengar, tak saya pakai apa-apa ni. Ni dia panggil apa loh je. Tak ada benda pun. Ada. Pendengar dengan makna apa? Telinga. Dan pelihat dengan makna apa? Ada. Mata. Tahu tak? Yakni sifat pelihat yang ada di mata kita. Lah. Kalau bahasa baru, bahasa Rumi penglihat lah. Kalau hok Jawi pelihat. Penglihat. Sama. Penglihat. Ada setengah kitab tu pelihat aja gitu. Ni penglihat. Penglihat. Sama penglihat dah. Ada setengah kitab tu pelihat aja. Di situ sama aja. Ada. Lurah dia aja dah. Jadi tu di situ lurah je tulisan murak dia tu serupa je. Murak dia kena kepada apa iaitu sifat. Nak ayat sifat. Sifat mana? Hak duduk dia anak mata kita tu. Ada. Tu. Dan hati dan lainnya apa? Lainnya pendengar, pelihat dan hati. Tu. Dan lainnya pendengar, pelihat dan hati.
tanya belaka. Yakni daripada segala nikmat-nikmat Tuhan. Dan lainnya tu, mana yakni daripada segala nikmat-nikmat Tuhan. Mudah-mudahan royak gitulah sekala umum dah. Tapi kalau nak rojoknya tu, rojok pada pendengar. Dan lainnya pendengar. Dan lainnya pelihat. Dan dan hati. Dah. Dan lainnya hati. Maknanya segala. Yakni daripada segala nikmat-nikmat. Dah. Daripada segala nikmat-nikmat. Bila tanya tu? Ni pada ni tafsir ni. Tafsir lagi akan datang lah ni. Pada ni fi ni fa ni nak tafsir. Yang dah. Mana tafsir nak tafsir. Dah. Nak tafsir pada kata mana? Lagi akan bertanya tu. Tafsir situ. Bila tu? Pada hari kiamat. Nak tafsir lagi akan datang tu. Makna lagi akan datang mana? Benda apa lagi akan datang? Dah. Mana lagi akan bertanya tu? Dah. Benda apa? Yakni nak tafsir pada kata lagi akan bertanya tu, yakni pada hari kiamat. Dan salawat yakni apa salawat? Minta rahmat. Selawat sini dengan makna minta rahmat. Nah, selawat minta rahmat. Tahu belaka dah dah. Itu selawat Allah ke atas Rasulullah dengan makna rahmat. Nah, dan salam. Yakni sebab apa ni? Sekarang ni sebab imtisal perintah Allah Ta'ala dah. Ni kita ni buat mari dalam kitab ni selawat dan salam ni kerana imtisal perintah Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah tu salah satu sifat orang mukmin. Allah Ta'ala sifatkan sifat orang mukmin. Allah Ta'ala sifatkan sifat orang mukmin, iaitu sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Ni kita ingat ni. Kita ingat dah Tok Guru kita rakyat ni. Ada pun ibadat lain, ibadat kita semaya. Ada wasilah belaka tu. Kena ada rabitah belaka. Ada pun tengok. Selawat tak ada rabitah. Tak perlu pada rabitah. Terus sapa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun semaya kita selawat puasa kita rabitah dia malaikat akak pergi pamerkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semaya, pahala semaya kita rabitah dia ada wasilah dia. Wasilah dia ada, iaitu malaikat akan catat, hantarkan, pamerkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat gitu dah. Ada pun selawat kita tak ada wasilah. Terus siapa? Tu lebih kelebihan selawat. Kata almarhum ayah Haji Musa kelong tupak. Tak Haji Musa. Panggil Pok Haji Musa tupak. Wali Allah dah. Abang ingat dia duk mengaji dengan dia dulu. Hari Jumaat duk goib basikal daripada Berangan tu masuk Kapur Kelong tu pergi mengaji di balasah dia di Dalai Baru. Ngaji kitab Sairul Salikin. Ayah Haji Musa ni pasal pengaji gitu apa dia. Kalau kita saling tak ada nak cium tangan dia cium tangan kita dulu. Itu dah pasal dia lagi. Dah kali dia baca kitab jihad merah muka lah. Dah tak Ayah Haji Musa ni. Tawaduk sungguh, tawaduk. Ahlilah sungguh. Tariqah Ahmadiyah dia. Kata dia tu lah, sebabnya tak ada wasilah. Wasilah ke rabitah apa lagi? Tak ada wasilah, tak ada rabitah. Tak ada nak kena kait lain dak. Ada pun ibadat kita lain tu ada malaikat catat, malaikat atas pamer dah. Selawat ni siapa terus? Ingat tak? Ingat satu kisah mana? Seorang lelaki hak dia duduk nak pergi kat mana? Nak pergi sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali. Cerita. Berdiri dulu sama kita
Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, orang sosok orang lelaki ni, orang nak pergi Mekah dengan ayah dia tu, nak pergi Mekah dengan ayah dia. Bawa ayah sakit ayah dia, mati tengah jalan. Mati tengah jalan tu satu hadah musafir, satu hadah. Ada sakit lagi. Oh, kita ke mana kita kalau kita? Ada. Kita kalau demam sakit tak berjalan dak. Ini dah musafir nak pergi Mekah. Sakit tengah jalan susah satu hadah, musafir satu hadah susah. Mati pula di tempat bukan tempat kita, mana keadaan? Susah dah, susah sangatlah. Lepas tu satu lagi menyusahkan dia dalam keadaan ayah dia tu mati berubah muka. Habis hitam belakang ni. Aib dia. Allahumma salli wa sallim. Ayah dia tu jadi susah hati lah. Kawan tu tu malam tu dia mimpi. Dia mimpi apa seorang hak berwajah comel mari sapu di tubuh ayah dia tu. Ayat ni hak dia sebagaimana hak adalah kalam ni cerita ni dalam Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali tu. Sapu tu jadi cerah muka. Dia jadi letih lah bila pemuda tu duduk letih mikir, guna letih dia tertidur dia mimpi seorang lelaki mari dengan wajah hak comel cantik sebagainya. Dah tanya siapa tu hamba. Lepas tu pada sapu tu ayah dia jadi muka tu berubah lagi molek comel lagi daripada hak sedia kala, lebih cantik lagi. Tanya dah siapa tu hamba ni gini kan. Dia pun maka akulah dia kata penghulu segala mursalin, Muhammad lah maknanya, aku Nabi Muhammad lah kata. Tengok kemudian dia tanya bapa lah ni ayah aku ni gini mau lalu, kata ayahmu ni dia royak. Allah dia bagi tahu dia royak ayah dia ni seorang yang dia royak ayah dia ni seorang yang mengerjakan dosa besar sama. Minum arak dia mana ada syarbu khamar, ayah muni syaribul khamar wa tarikus solah. Wak muni peminum arak, dia meninggalkan sembahyang. Tapi ada satu lah dia tak tinggal, iaitu dia selalu berselawat ke atas aku. Jadi hari ni aku mari ni aku nak beri syafaat. Aku nak bagi syafaat lah kepada ayahmu. Dia kata gitu. Maka aku bagi syafaat lah. Bagi syafaat tu. Jadi lepas pada tu pun dia selesai. Dia pergi buat haji lah. Dia buat haji tu, dia pusing Kaabah, apa segala amalan dia selawat aja. Sehinggalah seorang ulama besar iaitu tak silapnya Sufyan Al-Thawri tak silap. Duk tengok perbuatan lelaki ni. Dia sebab haji ni dia ada doa khusus-khusus dia. Kalau duk sini doa gini. Tapi pemuda ni dia buat satu rukun haji dia tawaf dia selawat. Dia buat tu pun dia selawat.
Jadi Sufyan Ansari tanya, Pak Pom ni tidakkah haji ni ada doa-doa yang makhsus, yang maksurah? Dia pun ceritalah keadaan sebenar gini. Jadi mula-mula dia tanya, "Bu tak kenal aku?" "Saya tak kenal tuan hamba." Dia kata, "Akulah Sufyan Ansari." Bila dia sebut Sufyan Ansari, tahulah nama ulama besar. Dia kata, "Minta maaf lah tuan hamba." Dia kata, "Tak kenal tuan hamba gini lah." Jadi aku nak tanya bapa mu, daripada tadi aku tengok mu ni tawah selawat, mu buat ni mu selawat kan sudah ada doa-doa yang khusus. Bacalah doa-doa yang maksurah kan. Dia pun ceritalah keadaan sebenar gini. Bila Sufyan Ansari dengar je pemuda tu ayat gitu, maka dia kata, aku malah ayat gapo dah, mu boleh lesen besar dah mu. Mana? Dah. Mana dia tak petika dah. Dia tahu pemuda ni ialah telah diijazahkan terus menerus amalan dia tu daripada Rasulullah sendiri, iaitu selawat. Selawatlah. Dah paling kurang kita ni 313 kali sehari orang mengaji ni kata Bapa Mak okey. Paling kurang kalau tak ada 313 kali sehari tak ada Futuhul Ghaib. Allah Taala tak buka ilmu tu. Dan orang tasawuf ni lebih lagi lah. Lebih lah. Dan salawat makna rahmat dan salam adalah keduanya salat dan salam tu bagi turun dah bagi nabi yang dibangkitkan ia nabi kepada sekalian alam, makna dibangkitkan jadi rasul lah gitu dah. Nabi bagi nabi yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mausuh dia nabi, sifat dia tu yang tu jadi sifat dah, i'rab jadi sifat dah, sifat mausuh dia nabi tu yang dibangkitkan yakni dia bangkit jadi rasul dah kepada sekian alam. Bangkit sekian alam tu kerana rahmat 13 tu dah kerana rahmat yakni apa, daripada jin dan manusia yang baik atau yang jahat, yang beriman atau yang kafir. Itu ayat tu rahmat tu. Rahmat tu, rahmat Nabi dibangkitkan ni bukan saja kepada orang baik, apatah lagi orang jahat. Lagi-lagilah Nabi kata dah, mustahak sangatlah syafaat aku pada umat aku yang maksiat ni, lebih mustahak sangat syafaat aku. Dah yakni dah dibangkitkan kepada sekian alam, yakni alam tu yakni daripada jin dan manusia, yang baik atau yang jahat, yang beriman atau yang kafir. Rahmat belaka. Rahmat belaka. Rahmat ni dah sama ada imma fi dunia wal akhirah, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Makna wa imma fi dunia faqat, adapun di dunia sahaja. Dengan bahawa mana? Yakni makna di dunia, makna bahawa kita ni tidak diubah kejadian. Tak diubah kejadian kita ni. Kejadian tak ada tu hilang nasab seperti mana umat-umat dahulu, nampak? Tu. Nampak tak? Kejadian ni di dunia ni itu makna kita ni tak diubah kejadian. Kejadian kita ni tak diubah. We berubah. We tak ada. We hilang nasab seperti mana umat-umat dahulu. Umat dulu tengok, mana ada nasab dah? Ada nasab? Tak ada dah. Umat Nabi Musa ada nasab? Tak ada dah. Umat Nabi Soleh ada nasab? Tak ada dah. Umat Nabi ni ada nasab. Nampak tak? Dengan makna apa? Tak ada dah agama nak tilik pada Taurat, Injil ke, tak ada. Quran satu je. Tu makna. Tu di dunia tu rahmat dah tu. Hilang. Tak ubah kejadian umat dulu. Tengok buat salah nak. Faja'alnaha nakal liman baina yadaha wa ma khalfa wa mau'izatan lil muttaqin. Tapi tengok dah, kunu qiradatan khasiin. Ubah jadi kera. Jadi kera ni lain nasab. Tu dia pakai apa Darwin tu kata manusia daripada kera tu. Dia ambil situ.
Pada tak ada dah, hilang nasak tu. Adat kata hilang nasak. Tu hak tu di dunia. Tu satu rahmat di dunia tu. Besar tu lah. Dah. Yang bersabda ia Nabi. Sampai situlah stesen dulu. Tak lagi dah kita ni. Baca lagi tak lagi dah. Kita tak boleh nak baca sangat kisah-kisah lagu tu. Itu dah. Kisah-kisah sahabat sama juga. Tak boleh nak baca. Tak boleh kita sangat kisah-kisah sahabat ni, kisah-kisah lagu tak boleh. Dia jadi touching sangat. Wallahu a'lam. Putih pada lah. Adam bersabda ialah wallahu taala alam ay alimun. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kita tak nak main-main tak boleh. Kita itu